kita mulakan surah Yunus mulai daripada ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh engkau, man, siapakah yarzukukum, ia merezekikan akan kamu, minas sama, daripada langit, wal ardi, dan bumi. Amman tu daripada dua perkataan, satu am, satu man. Jadi am tu mana atau, amman atau siapakah. Yamliku, ia miliki, as-sam'a, akan pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Waman, dan siapakah yukhriju, ia mengeluarkan, al-hayya, yang hidup, minal mayit, daripada yang mati. Wa yukhriju, dan ia mengeluarkan, al-mayit, yang mati, minal hayyi, daripada yang hidup. Waman, dan siapakah yudabbiru, ia mentadbirkan, bracket mengatur, al-amra, akan urusan. Fasayaquluna, maka bakal mereka berkata, Allahu, Allah. Fakul, maka katakanlah oleh engkau, afala, maka apakah tidak, tattaqun, kamu bertakwa. Ayat 32. Ayat 32 ya, surah Yunus. Fadzalikum, maka yang demikian itu, Allahu, Allah, Rabbukum, Tuhan kamu, al-haqqu, yang sebenar. Famaza, maka bukankah ba'dal haqqi, sesudah kebenaran, illa, melainkan, ad-dalal, kesesatan. Fa'anna, maka bagaimanakah
Anna ni kalau tak ada alif maksurah tu, ya, anna tu makna bahawasanya. Tapi kalau anna ada alif maksurah macam tu, itu dalam makna kaifa. Ya. Maka bagaimanakah? Tusrafun, kamu dipalingkan. Baik, saya masuk mula ya. Ayat 31. Qul, katakanlah oleh engkau. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah ia merezekikan akan kamu daripada langit dan bumi? Katakanlah kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Siapa yang merezekikan kamu daripada langit, yang menurunkan hujan, siapa? Dan yang merezekikan kamu di bumi, dia ditumbuhkan segala tanam-tanaman, jadi bekalan kehidupan kamu. Siapa yang memberi rezeki itu? Soalkan lagi. Amman yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah ia miliki akan pendengaran dan penglihatan-penglihatan? Siapa yang memiliki? Kita ke? Ya, atau Allah? Kita hanya mempunyai alat. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Berapa ramai yang ada telinga tak boleh mendengar, berapa ramai yang ada mata tak boleh melihat. Jadi siapa yang memiliki daya pendengaran dan penglihatan itu? Ya, kalau tidak Allah Ta'ala. Ya, kalau Allah nak tarik bila-bila masa, ya, kita tak boleh dengar dan kita tak boleh lihat. Wa may yukhrijul hayya minal mayt. Dan siapakah ia mengeluarkan akan yang hidup, ia daripada yang mati? Soalkan kepada mereka. Siapa yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati? Ayam daripada telur. Telur yang mati, ya, hidup sebagai seekor ayam. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Terbalikkan pula, telur daripada ayam. Ya. Siapa, ya, yang mengeluarkan demikian? Ya, yang hidup daripada yang mati, ayam daripada telur, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan ia mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau ayam daripada telur, telur daripada ayam. Ya. Siapa yang mengeluarkan? Wa may yudabbirul amra. Dan siapakah ia mentadbirkan akan urusan, yang mengatur urusan siang dan malam, ya, dan, ya, keadaan perjalanan matahari dan bulan. Siapa yang mengatur? Bila disoalkan kepada orang-orang musyrikin Mekah, soalan-soalan rububiyah namanya. Rububiyah ni dia mengenai Tuhan yang mengatur, mentadbir, ya, urusan ini. Fasayaqulun Allah. Maka bakal mereka berkata, jawapannya ialah Allah. Kalau begitu, faqul afala tattaqun. Maka katakan oleh engkau ya Muhammad, maka apakah tidak kamu bertakwa? Atau bracket mana takut? Ini bracket takut. Kalau macam tu, kenapa kamu tak takut kepada Allah? Kamu dah takut, dah tahu Tuhan yang mengatur segala urusan ini. Kenapa kamu tidak takut kepadanya? Ya, dan kamu ibadahi atau sembah selain Allah. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu yang sebenar. Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenar. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka bukankah sesudah kebenaran melainkan kesesatan? Kamu dah tahu kebenaran? Bukankah lepas kebenaran tak ada lain melainkan semua sesat? Diibaratkan sebagai kedatangan cahaya
ya, hilang kegelapan, ya, ataupun ya, sebalik cahaya apa? Ialah gelap. Jadi kebenaran dah datang. Itu maksudnya kebenaran dah datang. Bukankah lepas kebenaran semuanya sesat? Fa anna tusrafun, maka bagaimanakah kamu dipalingkan? Macam mana kamu boleh dipalingkan sehingga mengibadati selain Allah Ta'ala? Kamu dah mengetahui Tuhan yang mengatur ya, segala perkara di muka bumi ini, ya, di langit ataupun di bumi. Kamu boleh mengibadati selain Allah Ta'ala. Macam mana kamu boleh dipalingkan ke sana? Ya. Baik, sambung lagi. Kazalika, seperti itulah. Haqqat, telah patut ia. Dalam braket, berlaku. Ya, berlaku ia. Kalimatu rabbika, kalimah Tuhan engkau. Halal lazina, atas orang-orang yang fasaku, telah fasik mereka. Annahum, bahawasanya mereka, la yu'minun, tidak mereka beriman. Biar saya masuk mula, ya. Kadzalika, seperti itulah. Haqqat kalimatu rabbika, telah patut ia atau telah berlaku ia. Kalimah Tuhan engkau. Kalimah Tuhan engkau ni maknanya ialah ya, azab. Ya, kalimah azab. Berlaku kepada siapa? Alal lazina fasaku, atas orang-orang yang telah fasik mereka. Fasik ni dah fasik yang tingkatannya tinggi, iaitu mereka dah kafir. Jadi memang patutlah kalimah azab Tuhan mengenai, ya, mengenai ke atas orang-orang yang kafir ini. Annahum la yu'minun, bahawasanya mereka mereka beriman. Mereka tidak percaya. Tak percaya keesaan Allah Ta'ala, masih juga menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Padahal mereka mengetahui ya, hal kehidupan, ya, rezeki keseluruhannya diatur. Allah telah atur untuk makhluknya. Baik, sambung lagi, ya. Kul, katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Hal adakah min daripada syurakaikum, sekutu-sekutu kamu, man, ada yang, yabda'u, ia mulai, al-khalqa, akan makhluk. Bracket ciptaan. Suma, kemudian, yu'iduhu, ia kembalikan akannya. Kul, katakanlah oleh engkau. Allahu, Allah, yabda'u, ia mulai, al-khalqa, akan ciptaan. Summa, kemudian, yu'iduhu, ia kembalikan akannya. Fa'anna, maka bagaimanakah
tufakun, kamu dipalingkan. Baik, simak semula. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, hal min syurakaikum min man yabda'ul khalqa summa yu'idu. Adakah daripada sekutu-sekutu kamu ada yang ia memulai akan ciptaan atau makhluk, kemudian ia kembalikan akannya? Kalau ditujukan kepada sekutu-sekutu yang mereka sekutukan Allah Ta'ala, iaitu berhala-berhala. Adakah berhala-berhala itu dapat menciptakan, dapat memulai satu ciptaan, kemudian dia boleh kembalikan akannya? Maknanya dia boleh menghidupkan, kemudian dia akan boleh kembali, boleh mematikan. Ada. Sudah tentu jawapannya tak ada. Kalau tak ada, kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, Allah yabda'ul khalqa summa yu'idu. Allah ia memulai akan ciptaan, kemudian ia kembalikan akannya. Maksudnya, kalau mereka dah tak dapat jawab, maka jawablah, ya Muhammad, Allah lah yang menciptakan, yang memulai ciptaan, kemudian akan kembali balik kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita tak boleh bertahan terus, melainkan kita akan mati kembali kepada yang Maha Pencipta semula. Bila mereka faham jawapan ini, fa anna tufakun, maka bagaimanakah kamu dipesongkan atau dipalingkan? Macam mana kamu boleh dipalingkan dari mengibadati Allah? Kamu boleh dipalingkan ke arah lain, sehingga kamu menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Ini soalan-soalan yang boleh membuka minda, sebab mereka, otak-otak mereka sudah ditorture oleh moyang-moyang mereka, sehingga tak nampak jalan keluar. Mereka ingat, mereka pandang, itulah berhala. Berhala itulah yang memberi manfaat, berhala itu yang memberi mudarat bagi dia. Dia tak nampak yang luaran daripada itu. Sebab itu ayat ini banyak membuka minda, suruh pandang langit, bumi, dan segala perkara. Baik, sama lagi. Ayat yang ke-35. Kul, katakanlah oleh engkau, hal adakah min daripada syurakaikum sekutu-sekutu kamu, man ada yang yahdi ia memimpin, ilal haq kepada kebenaran. Kul, katakanlah oleh engkau, Allah yahdi, Allah ia memimpin, lil haq kepada kebenaran. Afaman, maka apakah orang yang yahdi ia memimpin, ilal haq kepada kebenaran, ahakku lebih patut an bahawa yuttaba'a ia diikuti,
Amman atau orang yang la yahdi tidak dapat ia memimpin illa melainkan an bahawa yuhda ia dipimpin. Fama lakum, maka mengapakah kamu? Kaifa, bagaimanakah? Tahkumun, kamu berhukum. Biasa mas mula. Kul, katakanlah oleh engkau. Hal min syurakaikum man yahdi ilal haq. Adakah daripada sekutu-sekutu kamu ada yang ia memimpin kepada kebenaran? Maksudnya, pada masa itu ditujukan kepada berhala-berhala. Adakah berhala-berhala yang kamu sembah ini dapat menunjuki jalan yang benar, jalan kebenaran? Dapat ia menunjuki jalan kebenaran? Ya? Itu soalannya. Kul, katakan oleh engkau ya Muhammad, Allah yahdi lil haq. Allah ia memimpin kepada kebenaran. Berhala yang kamu buat, yang kamu ukir, yang kamu cat, ya, nak dibentuk, ia mengikut ilham yang kamu kendaki. Adakah dia boleh menunjuki kamu? Tak dapat. Ya. Kalau tak dapat, jawablah Allah yahdi lil haq. Allah yang boleh memimpin kepada kebenaran atau jalan yang benar. Afaman yahdi ilal haq ahaku an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Maka apakah orang yang ia memimpin kepada kebenaran lebih patut bahawa ia diikuti, atau orang yang tidak dapat ia memimpin melainkan bahawa ia dipimpin? Ini perumpamaannya. Seorang dia dapat memimpin kepada jalan yang lurus atau menunjuki sesuatu jalan. Ya. Patut diikuti orang ini atau orang yang tak dapat menunjuki melainkan ditunjuki. Kalau kita tanya orang yang waras, ya, mana jalan nak keluar, ya, kita sesat. Kita nak tanya mana jalan besar, nak keluar ke jalan besar ni, ya, maka orang ni pun tunjuki engkau terus, ya, belok kanan. Ya, di situ kau akan jumpa jalan besar. Itulah jalan utama. Ya, orang ini patut diikuti atau orang yang kita tanya orang dungu. Ya, orang dungu tak tahu apa-apa. Ya, kita tanya dia pun tak tahu. Ya, mana yang perlu diikuti? Maknanya perbandingan. Ya. Artinya Allah SWT yang memimpin kepada jalan yang lurus yang patut diikuti, atau berhala-berhala yang kamu sembah yang tidak dapat memimpin melainkan ia dipimpin. Kita kadang tengok berhala-berhala tu diarak ke sana, diarak ke sini, ya, dimuliakan, ya, dipikul, bawa sana, bawa sini. Jadi sekarang ni siapa yang memimpin? Ya, berhala yang memimpin ataupun orang yang memimpin berhala? Di situ soalan dia. Ya, nampaklah bahawa di situ, ya, jelas bahawa yang menunjuki jalan, yang memimpin jalan orang yang berakal. Tapi berhala dia tak tahu jalan.
dan dia perlu ditunjuki jalan. Dibawa sana, bawa sini. Di sini pun dah cukup, ya, boleh masuk akal. Kalau nak dipikirkan. Famalakum kaifa tahkumun? Maka mengapakah kamu? Bagaimanakah kamu berhakim? Macam manalah kamu berhakim atau buat keputusan? Hakim kan buat keputusan. Macam manalah kamu buat keputusan? Ya. Kamu dah tahu macam tu, macam mana kamu buat keputusan? Ya, masih juga, ya, jadi hamba kepada berhala. Ya. Ini ceritanya. Ya, soalan-soalan yang membuka minda. Ya. Okey, sambung lagi ayat yang ke-36. Wa ma yattabi'u, dan tiada ia mengikut. Aksaruhum, oleh kebanyakan mereka. Illa zon, melainkan sangkaan. Inna zonna, sesungguhnya sangkaan. La yugni, tidak dapat ia mempertahankan. La yugni, tidak dapat ia mempertahankan. Minal haqi, daripada kebenaran. Syai'an, sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, amat mengetahui. Bima, dengan apa yang yaf'alun, mereka perbuat. Semak semula. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa zon, dan tiada ia mengikuti oleh kebanyakan mereka melainkan sangkaan. Jadi sebenarnya kebanyakan mereka yang menyembah berhala ini, mereka hanya ikut sangkaan-sangkaan, ya, daripada orang tua-tua mereka, atau mereka senang kira taklid, ya, kepada orang tua-tua mereka. Orang tua-tua mereka kata, inilah Tuhan berhala katanya, yang boleh memberikan pertolongan kepada kita, yang boleh memurahkan rezeki kita, ya, yang memperkenankan permintaan kita. Ini ada satu lagi Tuhan ni, Tuhan jahat, ya. Jadi kita kena berlindung daripada Tuhan jahat ini supaya jangan, ya, mengapa-apakan kita. Jadi semua ini adalah sangkaan-sangkaan, ya, daripada moyang-moyang mereka yang diikuti oleh keturunannya. Itulah dikatakan taklid aba. Taklid aba ni mana taklid kepada moyang-moyang. Moyang-moyang yang sesat, ia diikuti terus-menerus dengan sangkaan itu. Jadi Allah katakan, Inna zonna la yugdi minal haqqi syai'an. Sesungguhnya sangkaan tidak dapat ia mempertahankan daripada kebenaran sedikit pun. Sebab itu kita kalau tengok pembicaraan-pembicaraan ni, ya, mereka, ya, mendatangkan hujah-hujah yang, ya, hujah-hujah yang benar, ya, yang tidak meragukan, sehingga kalau meragukan boleh, ya, terbatal hukuman itu, ya. Jadi, ya, itu dikatakan kalau sekadar sangkaan-sangkaan sahaja, di mahkamah pun tak laku. Hujah-hujah itu tidak laku. Ya, dia mau fakta, mau kebenaran. Sebab itu dalam Quran pun begitu. Ya, sesungguhnya sangkaan Allah katakan tak dapat nak mempertahankan kebenaran sedikit pun. Hanya sangkaan, bukan fakta.
fakta atau kebenaran. Innallaha alimu bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah amat mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Ya. Janganlah nak bersembunyi. Allah tahu. Baik, sama lagi ya. Ayat 37. Wa ma kana. Dan tiada adalah ia. Hazal Quran. Ya, Al-Quran ini. Kita terbalikkan. Ini Al-Quran, kita terbalikkan. Al-Quran ini. Hazal Quran, Al-Quran ini. An, bahawa. Yuftaro. Ia diada-adakan. Min daripada dunillah selain Allah. Walakin dan tetapi tasdikon yang membenarkan. Yang membenarkan allazi yang baina yadai di hadapannya. Wa tafsilah dan penjelasan. Al-kitab, kitab. La raiba, tiada keraguan. Fihi padanya. Min daripada Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Baik, semula. Wa ma kana hadzal Qur'an, dan tiada adalah Al-Quran ini an yuftara min dunillah, bahawa ia diada-adakan daripada selain Allah. Al-Quran ini bukan rekaan. Ya, bukan rekaan manusia atau rekaan jin. Itu maknanya Quran ini bukan direka-reka daripada selain Allah Ta'ala. Walakin, dan tetapi, tasdiqal ladzi baina yadayh, tetapi yang membenarkan yang di hadapannya. Kitab Al-Quran ini membenarkan hukum-hukum yang ada pada kitab yang di hadapan Al-Quran. Ketiga itu ialah kitab Taurat dan Injil. Jadi Quran ini membenarkan kitab Al-Quran. Kitab Taurat dan Injil. Wa tafsilal kitab, dan penjelasan kitab. Makna lebih terhurai lagi hukuman-hukuman dalam Al-Quran. Kalau seandainya dalam kitab Taurat atau Injil mengenai hukum berbuat baik dengan kedua ibu bapa, sikit saja. Tapi Al-Quran lebih jelas lagi dia punya hukum mengenai tentang ketaatan kepada kedua orang tua. Kemudian la raiba fihi, kitab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Min Rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Inilah dia Al-Quran, kalau nak tahu. Bukan rekaan. Baik, satu lagi. Atau apakah. Yaqulun, mereka berkata. Iftarahu, telah mengada-adakan ia akannya.
telah mengada-adakan ia akannya. Kul, katakanlah oleh engkau, faktu, maka datangkanlah olehmu, bisuratin dengan satu surah, mislihi seumpamanya, wada'u, dan ajaklah olehmu, man akan orang yang istata'tum telah berupaya kamu min daripada dunillah selain Allah, in kuntum jika adalah kamu shodiqin orang-orang yang benar. Baik, semak ya. Am yakulu naftaroh, atau apakah mereka berkata telah mengada-adakan ia akannya. Mana mereka orang musyrikin tuduh yang Muhammad ini, Nabi SAW ini, katanya mereka-reka Al-Quran ini. Ya. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, faktu bisuratim mislihi, maka datangkanlah olehmu dengan satu surah seumpamanya. Kalau engkau tuduh aku ni mereka-reka, silakan buat satu surah seumpama Al-Quran ini. Wada'u man istata'tum min dunillah, dan ya, panggillah olehmu, ajaklah olehmu orang yang telah berupaya kamu daripada selain Allah, in kuntum shodiqin jika adalah kamu orang-orang yang benar. Ajaklah pakar-pakar bahasa daripada kalangan kamu manusia ataupun daripada kalangan jin yang kamu berupaya. Ya, panggil, buat satu surah seumpama Al-Quran ini jika kamu benar. Ini cabaran dia. Kalau tuduh Quran ini rekaan Nabi SAW, sila buat. Kalau nak dipikir, ya, surah yang paling pendek itu kita baca ialah surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Pendek saja. Ya. Tak ada orang yang boleh mereka ya seumpama Al-Quran ini. Tapi ternyata zaman Nabi SAW, ya, sebenarnya ada pakar bahasa yang mereka pandai mencipta syair sehingga syairnya itu masyhur. Siapa yang menang dalam pertandingan syair, syairnya akan digantung di pintu Kaabah selama 1 tahun. Jadi orang yang datang ke Kaabah akan membaca syair yang terpilih itu. Memang indah seni katanya. Tapi kenapa? Bila datang Al-Quran, ahli-ahli syair ini terdiam. Tak ada idea untuk membuatnya. Hebat sungguh wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ya, tapi malangnya mereka tidak mau beriman. Ya. Kenapa yang pendek pun tak boleh buat? Ya. Mengikut ulama, pendek ayatnya, pendek surahnya, tapi besar janjinya. Sebab di situ janji dalam ayat itu ialah syurga. Bukan main-main. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka solatlah. Ya, dan berkorbanlah untuk Tuhanmu atau kerana Tuhanmu. Apa balasan di situ untuk orang yang solat yang berkorban untuk Allah? Ya, balasannya ialah jannah, syurga. Ya. Inilah yang manusia tak dapat nak janjikan. Dia boleh buat, tapi tak dapat nak janjikan. Ya. Ini cerita dia. Ya. Jadi berarti, ya, janganlah tuduh bahawa Quran ini adalah rekaan Nabi SAW. Ya.
Ini adalah wahyu daripada Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita sekarang ini. Baik ya, kita sekadar itu dulu untuk Quran. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Dan kita nak menyemak tata bahasa daripada pelajaran sorof pula ya. Okey, kita tengok pelajaran sorof. Baik ya, buka mic ya sampai bab apa itu yang latihan. Tasrif apa tu? Lafif, okey. Tasrif lafif ini ya kita kenal dengan ganti nama dia. Ya. Ganti nama dia ada dua di akhir. Ada dua di akhir. Contohnya ya, iaitu nawa. Nawa ni daripada perkataan niat, makna niat. Nawa itu ya telah berniat aku, ya nawa itu ya. Nawa itu raf'al ya. Hadasil aswari selalu diajar di sekolah-sekolah. Itu nawa itu. Nawa itu makna telah berniat aku. Jadi dia punya madi dia ialah ya nawa nun waw ya. Jadi ada dua mu'tal di akhir ya. Ada dua mu'tal di akhir. Nun waw ya. Ya. Okey. Jadi mula-mula sekali kita buat mestilah mengikut wazan sahih, iaitu fa'ala yaf'ilu fa'lan. Jadi bila nawa berapa hurufnya? 3, nun waw ya. Jadi tiap-tiap huruf ni jangan dibuang dulu untuk buat mula-mula. Contohnya misal kata yang ditunjukkan dalam contoh nawa nawaya. Ikut saja uja tu jangan dimatikan, jangan dibuang. Nawaya fa'ala yanwiyu yaf'ilu fa'lan niatan, sebab masdar lain ya, masdar ikut yang dibagilah ya. Sebab masdar tak sama. Jadi kalau fa'lan di sini niatan lain ya. Jadi ikut wazan lah. Ikut apa? Bukan ikut wazan, ikut dia punya terbitan dia. Kemudian inwi if'il, la tanwi la taf'il. Macam tu ya. Kemudian yang diraid tu maknanya yang dalam tulisan, yang betulnya dalam tulisan tak boleh dibunyikan ya tu. Itu hanya untuk pelajaran sorof saja, boleh bunyikan nawaya. Tapi dalam tulisan dah tak boleh nawaya lagi. Yang betulnya nawa. Nawa. Tapi kalau nak jadikan aku berniat, telah berniat aku, ya tu hidup nawa itu. Nawa itu. Nawaina. Telah berniat kami. Ya. Kalau nawa saja telah berniat ia. Mudhari'nya yanwi, tak boleh yanwiyu lagi. Yanwi. Walaupun mesti ya ada. Ya tu diletak tapi tak dimatikan. Ya. Tak dibunyikan. Jadi na yanwi saja. Niatan. Bila amar, huruf mutal yang akhir tu kena buang. Inwi. Inwi, asalnya inwi, ada ya mati, kemudian ya tu dibuang, inwi. Nahinya buang juga la tanwi, sama buang ya hujung, la tanwi. Ya. Itu untuk sampai ya fi'il nahi. Kalau untuk isim fa'il, fa'ilun nawiyun, maf'ulun manwuyun. Jadi kita tak membuang maf'ilun manwiyun, maf'ilun manwiyun, mif'alun minwayun. Nampak? Tapi bila dah jadi, ya di right, ayat right tu mana dah jadi, tak boleh bunyi nawiyun. Jadi bunyinya jadi nawin. Nawin. Kemudian isim maf'ulnya apa? Manwiyun. Yang atas tu manwuyun. Ada waw dua waw. Waw satu buang. Jadi manwiyun bunyinya. Ya. Ya tu bersabdu. Makan zaman alat. Makan zaman manwan. Manwan. Makan zaman alat bunyikan bawah. Minwan. Ya. Itu yang dalam tulisan ya. Yang diraih itu mana dalam tulisan dah berbunyi begitu. Tak ada bunyi
manwiyun. Tapi dia berbunyi manwan, minwan. Okey, untuk madi majhul mudhari majhul sebelah 12. Nombor sebelah 12. Dia wazan dia fu'ila yuf'alu. Mauzun tu mana yang ditimbang. Wazan timbangan, mauzun yang ditimbang. Sama juga nuwiya yunwayu. Tapi kalau jah jadi, madi sama, nuwiya sama. Untuk menunjukkan dia majhul, nuwiya. Tapi bila mudhari majhul, tak boleh yunwayu, tak boleh bunyikan yu. Yunwa, dan menunjukkan majhul, depan atas. Bari depan, bari atas, dah menunjukkan majhul. Yunwa. Okey. Di sini ada 5 tamrin. Tamrin ini latihan-latihan ya, tamrinat. Mana latihan-latihan. Ya. Okey. Kita buat yang jadi saja. Yang jadi ya, rawa masdarnya rawayatan atau ghayan. Rawa ni kita ya makna dia ialah sesat, sama dengan makna dola sesat ya, rawa ya. Jadi rawa man telah sesat ya. Okey, kita sekarang buat yang jadi sahaja, bukan yang ikut wazan ya. Okey, kalau rawa mudhari'nya apa? Yarwi. Amarnya? Okey, masdar. Betul-betul, masdar. Rawayatan atau ghayan. Okey, amar? Irwi. Irwi. Nahi? La tarwi. Isim fa'il? Rawin. Rawin. Macam nawin. Isim maf'ul? Marwiyun. Ya, marwiyun. Makan zaman. Marwan. Alat? Migwan. Madi majhul, mudhari majhul. Ruwiya, yugwa. Ya. Itu maknanya kira yang betul dalam tulisan, dalam Quran atau dalam buku. Tu yang betul yang itulah. Tapi hanya kenapa buat wazan atau disebut wazan dan mauzun. Jadi nak tahu asal usulnya. Macam contoh nawin, isim fa'ilnya nawin. Nawin, isim fa'il macam mana boleh jadi nawin? Asalnya apa? Asalnya nawiyun. Timbangannya fa'ilun. Macam itulah, balikkan ke atas. Asalnya nawiyun, ya, timbangannya fa'ilun. Macam tu, ya. Kenapa jadi nawin? Ya, sebab ya tu ya mu'tal. Jadi dibuanglah ya tu, jadi nawin saja. Ya. Macam tu. Okey. Atau gawin, ya. Okey, sekarang ni kita terus yanwi. Contohnya apa? Yarwi. Yarwi kalau boleh letak titik. Ya. Boleh letak titik. Dia yang tak perlu letak titik ni kalau bunyi ke atas. Elok tak payah letak titik. Kalau ke bawah boleh letak titik. Macam contohnya madi kan? Nawa. Nawa contohnya atau rawa. Yang baris atas tu tak perlu letak titik. Tapi kalau bunyi ke bawah elok diletak titik. Okey, sekarang ni tawa pula. Tawa ni dengan makna melipat. Melipat. Tawa dia punya masdarnya toyan. Dia wa tu hilang langsung dah. Toyan jadinya. Okey, sekarang tawa mudhari'nya yatwi. Masdarnya toyan. Amar itwi. Nahi la tatwi. Okey, sekarang ni tengok perubahannya. Perubahan di sini yang kita nampak ialah mudhari'. Madi ya. Madi mudhari' pun berubah sebab nawaya jadi nawa saja. Yanwi nawaya pula. Tawaya jadi tawa. Yanwi yatwiyu jadi yatwi. Jadi pendek kata
Madi pun berubah, mudhari' berubah 1 2, kemudian 4 5 pun berubah, ya. Okey, nombor 6 pula, isim fa'il. Apa dia? Kalau toa. Tawin. Maf'ul matwiyun. Makan zaman alat. Ya, matuan, mituan. Rasanya 6, 7, 8, 9, 10 semua berubah. Semua berubah. Ya. Daripada asal nawiyun, manwiyun, minwayun. Tengok. Semua dah berubah. Nawin contohnya. Jadi, ya, tawin. Ya. Tawin. Ya, matwiyun. Dah berubah semua. Ya, matuan, mituan dah berubah. Ya, jadi 6, 7, 8, 9, 10 pun berubah. Okey, 11, 12. Madi majhul macam mana daripada tawa tadi? Tuwiya mudhari' yutwa. Artinya perubahan di sini hanya untuk 12 saja. 12 dia tak bunyi yutwayu tapi yutwa saja sampai wa saja. Ya. Okey, nombor 3 perkataan rawa, riwayatan mana meriwayatkan. Rawahu, selalu rawahu Bukhari. Telah meriwayatkan oleh Bukhari. Jadi madinya daripada perkataan rawa. Ya, dia punya masdarnya riwayatan. Ya. Okey, macam mana rawa pula? Rawa yarwi, rawa yarwi lagi riwayatan amar irwi nahi tarwi isim fa'il rawin. Rawin tu mana yang meriwayatkan. Isim maf'ul marwiyun. Makan zaman alat. Marwan, mirwan. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Ruya, yurwa. Ya, ruya telah diriwayatkan ia. Yurwa, ia diriwayatkan. Okey, ini riwayat. Kemudian kawa, dia punya masdarnya kaiyan. Maknanya menstreka. Kita streka baju tu, kawa tu. Okey. Kawa, mudhari'nya apa? Yakwi ke bawah. Sebab dia wazan yaf'ilu ya. Yaf'ilu, jadi kena bawah lah. Yaf'ilu, yakwiyu. Itu. Yakwi. Masdar, kaiyan. Amar, ikwi. Nahi, la takwi. Isim fa'il, kawin. Isim maf'ul, makwiyun. Makan zaman alat. Ya, jelas. Makwan, mikwan. Madi majhul, mudhari' majhul. Kuwiya yukwa. Okey. Kemudian nombor 5, ya, latihan atau tamrin ini nombor 5 iaitu hawa. Hawa maknanya maksudnya huwiyan. Ia menjunam. Ya, ini dalam Quran pun ada perkataan hawa, ya. Jadi sekarang ni madinya apa? Madi mudhari'. Hawa yahwi, masdar huwiyan. Ya, amar ihwi nahi la tahwi isim fa'il hawin isim maf'ul mahwiyun. Mahwiyun. Makan zaman alat. Ya, mahwan, mihwan. Madi majhul, mudhari' majhul. Huwiya yuhwa. Baik ya, saya nak minta satu makna saja iaitu perkataan menjunam ya. Kalau madi apa?
Telah menjunam ia. Kalau mudhari, ia menjunam. Masdar, junaman. Okeylah, junaman boleh. Kemudian amar, menjunamlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau menjunam. Isim fa'il, yang menjunam. Ya. Isim maf'ul, yang dijunamkan. Ya. Isim maf'ul, makan zaman alat. Tempat menjunam lagi, masa menjunam, alat menjunam. Madi majhul, telah dijunamkan ia. Mudhari' majhul, ia dijunamkan. Baik ya, itu yang lain pun macam itulah dia punya cara meletakkan makna mengikut kaedah wazan ya. Dan untuk akan datang saya dah WhatsApp-kan dekat kita punya grup ya. Iaitu latihan yang akan datang ni iaitu bab multawi nama dia. Bab multawi kalau nak tahu, ya multawi ni pula dengan bahasa multawi ni melilit. Artinya kalau dulu kita belajar mu'tal di awal, mu'tal di tengah, mu'tal di akhir. Ni lafif ni mu'tal di akhir. Sekarang ni multawi ni mu'tal di awal dan di akhir. Jadi tengah-tengah saja yang huruf sahih. Yang awalnya mu'tal, yang akhir mu'tal. Macam mana pula kalau nak buat ni? Awal mu'tal, akhir mu'tal. Tinggal sahih satu saja. Jadi wazan saya berikan, contohnya pun diberikan. Kemudian yang betulnya bila fi'il amar, fi'il nahi, fi'il amar, hilang huruf mu'tal awal, hilang huruf mu'tal akhir. Tinggallah huruf sahih tengah-tengah saja. Sebab itu kita pernah jumpa bila dalam Quran tu kita baca begini. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar, waqi. Wa tu dan, ki tu satu huruf saja. Ki tu fi'il amar. Ki tu fi'il amar. Na tu domir, akan kami. Ya, penambahan domir. Ki saja. Jadi ki itu maknanya peliharalah oleh engkau. Satu huruf saja, ki, qaf bawah ki. Jadi huruf ki ni asalnya ya daripada multawi. Multawi ni dililit oleh dua mu'tal. Satu di awalnya waw, di akhirnya ya. Asalnya waw, qaf, ya. Waw, qaf, ya. Kemudian ya bila jadi fi'il amar, waw, qaf, ya, waw tercampak, ya tercampak. Tinggallah qaf sahaja. Inilah multawi kalau nak tahu. Lagi ya nak dikata lagi rumit lah. Macam tu lagi rumit ya. Tapi itulah peranan kita belajar ya sorof ni. Maknanya kita kena faham, mengetahui ya huruf-huruf mu'tal ini. Ya. Daripada mu'tal awal, mu'tal tengah, mu'tal akhir. Kemudian dua mu'tal awal dan akhir. Tengah pula sahih saja. Ini yang dikatakan multawi ya. Okey, mudah-mudahan ya dapat dibuat ya latihan tasrif multawi ini. Dan latihannya juga sama macam mana yang sudah-sudah. Caranya ada wazan, ada mauzun. Wazan tu timbangan, mauzun tu yang ditimbang. Kemudian yang tanda raih tu makna yang jadi. Jadi apa yang perlu buat? Salin dulu tasrif multawi ini, salin yang dibagi itu. Kemudian baru buat latihan yang betul sahaja, yang beraid sahaja.
Latihan tu buat yang betul saja. Maknanya yang mauzun tak payah buat. Ya. Buat yang diride. Diride tu mana yang betul. Ada 5 latihan sama juga, 5 latihan. Cuba buat. Ya. Perhatikan ya, bila amar dan nahi. Tu. Amar dan nahi. Ya. Itu lagi jauh berbeza dengan yang sudah-sudah ni. Ya, okey. Sampai sini dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada pelajaran ini. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar